Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, walhamdulillah. Bersyukur kita kepada Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita sama-sama hadir lagi sekali pada hari ini bagi sama-sama kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak insya-Allah. Baiklah anak-anak, pada hari ini insya-Allah kita akan meneruskan lagi pembelajaran sirah kita yang bertajuk dakwah secara rahsia. Usah ulang anak-anak, tajuk kita yang akan kita pelajari pada hari ini ialah dakwah secara rahsia. Anak-anak dah bersedia? Bagus. Baik, kita lihat yang pertama anak-anak. Dakwah secara rahsia ni anak-anak, ya, Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada Nabi untuk dakwah secara rahsia melalui firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Muddassir. Ya, apabila keluar saja surah Al-Muddassir ini, turun saja surah Al-Muddassir ini, maka ketika inilah Nabi SAW telah memulakan dakwahnya secara rahsia. Kenapa Allah menyuruh Nabi supaya berdakwah secara rahsia? Kenapa Nabi tak disuruh supaya berdakwah secara terbuka? Baik, ada sebab-sebabnya. Kita lihat yang seterusnya anak-anak, dakwah secara rahsia yang seterusnya iaitu Nabi SAW berdakwah secara rahsia supaya apa? Supaya orang ramai tidak terkejut dengan sesuatu yang baharu. Kenapa tidak terkejut pula Ustaz? Sebab apa? Baik, sebabnya anak-anak, pada zaman dahulu, agama mereka yang terdahulu ialah agama menyembah berhala. Tiba-tiba bila Nabi SAW datang dengan agama yang baru, Nabi mengajak semua manusia supaya mentauhidkan Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Menyembah kepada Allah Ta'ala. Jadi ketika itulah mereka berasa keliru. Sebabnya apa? Sebelum ni mereka sembahyang atau mereka beribadah menyembah berhala. Ini tiba-tiba pula nak kena sembah Allah Ta'ala. Sebab itulah mereka rasa terkeliru. Seperti yang mana tadi Ustaz telah maklumkan kepada anak-anak, agama mereka adalah agama menyembah berhala. Jadi anak-anak ingat sampai bila-bila, ya, dakwah Nabi ada dua. Iaitu dakwah yang pertama, dakwah secara rahsia. Yang kedua, dakwah secara terbuka. Baik. Bila mana Allah Ta'ala suruh Nabi berdakwah secara rahsia, surah apa tadi yang Allah Ta'ala turunkan? Yang Allah perintahkan, surah apa tadi? Surah Al-Muddassir. Sebab apa pula Nabi disuruh berdakwah secara rahsia? Supaya orang ramai tidak terkejut dengan sesuatu yang baharu. Bagus anak-anak. Baik, kita lihat yang seterusnya. Orang yang mula-mula beriman. Ya, di kalangan mereka yang mula-mula beriman ada 4 golongan. Ada berapa anak-anak? Ada 4 golongan. Baik, golongannya kejap lagi Ustaz akan sebut. Nabi pertama kalinya Nabi memulakan dakwah kepada ahli keluarga dan kaum kerabat terdekat sahaja. Siapakah kaum kerabat terdekat tu Ustaz? Kejap lagi kita tengok. Ya. Yang seterusnya ialah dakwah Nabi iaitu dakwah secara rahsia ini hanyalah selama 3 tahun. Berapa tahun anak-anak? Selama 3 tahun sahaja. Baik. Kita lihat golongan-golongan ni. Yang pertama, Nabi berdakwah di kalangan wanita. Yang kedua, Nabi berdakwah kepada sahabat. Yang ketiga, Nabi berdakwah kepada golongan kanak-kanak. Dan yang keempat, Nabi berdakwah kepada golongan hamba. Ada berapa tadi saya sebut? Ada 4. Yang pertama apa tadi? Wanita. Yang kedua, sahabat. Yang ketiga, kanak. Bagus. Dan yang keempat ialah golongan hamba. Bagus anak-anak. Ingat, Nabi berdakwah secara rahsia selama berapa tahun tadi? 3 tahun. Bagus anak-anak. Baik, kita lihat. Yang seterusnya di kalangan wanita. Siapakah di kalangan wanita? Siapa agaknya anak-anak? Ya, di kalangan wanita ialah isteri kepada Nabi sendiri, iaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Saya ulang. Siapakah nama wanita itu? Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Siapakah pula Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid ni? Ya, beliau ialah isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagus anak-anak. Baik, yang kedua di kalangan sahabat. Siapakah orang pertama di kalangan sahabat yang memeluk Islam? Siapa namanya? Namanya ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ulang anak-anak, siapa namanya tadi?
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bagus. Baik. Seterusnya kita pergi pula kepada golongan kanak-kanak. Siapakah pula golongan kanak-kanak yang pertama yang memeluk Islam? Siapakah orangnya? Orangnya ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ulang lagi sekali anak-anak, siapa namanya? Sayyidina Ali bin Abi Talib. Bagus anak-anak. Inilah kanak-kanak yang paling berani. Ya, kanak-kanak yang pertama yang memeluk Islam. Kenapa Ustaz kata dia kanak-kanak yang paling berani? Sebab ada satu cerita, ada satu kisah. Semasa Nabi SAW dikepung oleh orang kafir, ketika itulah Sayyidina Ali lah yang menawarkan diri. Dia cakap dengan Nabi, wahai Nabi Allah Ta'ala, tidak mengapa, biarkan aku yang menggantikan tempat tidurmu. Sedangkan di luar rumah ketika itu dah ramai dah musuh nak membunuh Nabi. Tetapi ketika itu Allah Ta'ala telah selamatkan Nabi. Lalu Sayyidina Ali ini yang menggantikan tempat tidur Nabi. Ya, nak katakan keberaniannya, dia dah tahu dekat luar rumah tu ada orang nak bunuh. Tetapi dia sanggup lagi menggantikan tempat tidur Nabi. Inilah namanya Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sangat-sangat hebat. Dan Sayyidina Ali ini juga sebenarnya anak-anak, di antara manusia yang tidak pernah menyembah berhala seumur hidupnya. Ya, semasa kecil lagi dia tak pernah sembah berhala. Kerana itulah Allah Ta'ala telah mengurniakan, ya, Allah Ta'ala telah mengurniakan kepada dia kurniaan yang dinamakan karamallahu wajhah, iaitu Allah memuliakan wajahnya. Kerana apa? Kerana dia tidak pernah menyembah berhala. Bagus. Seterusnya anak-anak di kalangan hamba. Siapakah di kalangan hamba yang mula-mula memeluk agama Islam? Siapa orangnya? Baik, namanya ialah Zaid bin Harisah. Ulang anak-anak, siapa namanya tadi? Zaid bin Harisah. Bagus anak-anak. Baik, kita ulang lagi sekali. Orang yang mula-mula bermula Islam atau mula-mula beriman ada 4 golongan. Yang pertama wanita, sahabat, kanak-kanak dan juga hamba. Baik. Wanita, siapakah nama wanita tersebut? Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Bagus. Yang kedua di kalangan sahabat, siapa namanya? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga di kalangan kanak-kanak, siapakah namanya? Sayyidina Ali bin Abi Talib. Bagus. Dan yang keempat di kalangan hamba, siapakah orangnya? Zaid bin Harisah. Bagus anak-anak, ingat nama-nama ni ya. Baik, kita lihat yang seterusnya. Yang seterusnya anak-anak, tempat Nabi berdakwah secara rahsia, ya, tak lain tak bukan, iaitu berada di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Usah ulang. Di manakah tempat Nabi berdakwah secara rahsia? Rumah siapa? Rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Ya, inilah tempat mereka bermulanya, ya, penyebaran agama Islam secara rahsia di kalangan 4 golongan yang tadi. Ya, selain daripada itu juga, ya, tempat berdakwah ni juga selain daripada rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, juga Nabi SAW menyebarkan dakwahnya di rumahnya sendiri. Ya, ada 2 tempat, maknanya dekat rumah Nabi pun sama, dekat rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam pun sama. Ketika ini anak-anak, hampir seramai 40 orang telah beriman ataupun telah memeluk agama Islam pada peringkat permulaan. Ya, pada mula-mula ni, ketika inilah daripada 4 orang tadi, kemudian bertambah kepada hampir 40 orang yang telah memeluk Islam. Baik, kita lihat yang seterusnya. Kita ulang balik lagi sekali. Dakwah secara rahsia Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi melalui surah apa? Nama surahnya apa tadi? Surah Al-Mudassir. Apabila turun saja surah Al-Mudassir ini, maka Allah telah menyuruh kepada Nabi supaya berdakwah secara rahsia. Bagus anak-anak. Baik, ingat nama surah ni, surah Al-Mudassir. Baik, kita lihat yang kedua. Dakwah secara rahsia, kenapa Nabi SAW disuruh supaya berdakwah secara rahsia? Supaya orang ramai tidak terkejut dengan sesuatu yang baharu. Kenapa pula macam tu? Sebab agama mereka yang terdahulu ialah agama menyembah berhala.
Ialah mana taknya asal usul mereka semua duk sembah berhala. Tiba-tiba datang Nabi SAW, Nabi cakap apa? Jom kita jangan sembah berhala. Sembah berhala tak dapat apa-apa. Jom kita sembah Allah Ta'ala. Memang semuanya akan terkejut dan mereka tidak boleh menerima. Sebab itulah Nabi disuruh supaya berrahsia dahulu. Ya anak-anak. Baik, yang seterusnya kita lihat. Orang yang mula-mula beriman, ada berapa tadi golongan yang Ustaz sebut? Ada 4 golongan. Baik, apakah golongannya tadi? Di kalangan wanita, sahabat, kanak-kanak dan juga hamba. Bagus anak-anak. Baik, kita lihat di kalangan wanita. Ya, nanti kejap lagi kita tengok. Di kalangan orang yang mula beriman ini, Nabi berdakwah kepada kaum kerabat yang terdekat dahulu. Siapakah kaum kerabat terdekat? Yang 4 tadi itulah yang saya sebut. Ya. Kemudian dakwah secara rahsia ini Nabi jalankan selama berapa tahun? 3 tahun. Bagus anak-anak. Baik, kita lihat yang pertama iaitu di kalangan wanita. Siapakah nama wanita tersebut? Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Siapakah Sayyidatina Khadijah ini? Sayyidatina Khadijah ini ialah isteri kepada Nabi SAW. Bagus anak-anak. Baik, seterusnya kita lihat di kalangan sahabat. Siapakah pula nama di kalangan sahabat yang memeluk Islam? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bagus anak-anak. Seterusnya di kalangan kanak-kanak. Siapa kanak-kanak? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bagus. Baik, yang seterusnya di kalangan hamba. Siapakah pula di kalangan hamba yang pertama memeluk Islam? Namanya ialah Zaid bin Harisah. Ulang anak-anak, siapa namanya tadi? Zaid bin Harisah. Bagus. Boleh ingat 4 nama ni? Boleh. Baik, kita ulang lagi sekali sama-sama. Di kalangan wanita, siapa namanya tadi? Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Di kalangan sahabat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bagus. Di kalangan kanak-kanak, ya betul, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan yang terakhir di kalangan hamba, siapakah namanya? Zaid bin Harisah. Bagus. Baik, kita lihat yang seterusnya anak-anak. Dakwah serahsia ini juga bermulanya di rumah siapa? Di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Juga dakwah serahsia ini Nabi buat dekat mana? Ya, betul, di rumah Nabi sendiri. Bermakna ada 2 tempat permulaan dakwah bermula. Kemudian anak-anak, pada peringkat ini seramai berapa orang yang telah memeluk Islam? Ya, hampir seramai 40 orang yang telah beriman ataupun memeluk Islam pada peringkat ini. Bagus anak-anak. Baik, seterusnya anak-anak, Ustaz datangkan sedikit soalan untuk anak-anak. Ustaz soal, anak-anak cuba jawab. Boleh? Bagus. Baik, kita lihat yang pertama. Apakah nama surah Nabi Muhammad SAW untuk memulakan dakwah secara rahsia? Surah apa tadi yang Allah Ta'ala turunkan supaya Nabi berdakwah secara rahsia? Apa surah tu? Ya, namanya surah Al-Muddathir. Bagus anak-anak. Baik, yang kedua, sebab apakah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara rahsia? Sebab apa Nabi disuruh berdakwah secara rahsia? Supaya orang ramai tidak terkejut dengan sesuatu yang baharu. Bagus. Baik, yang ketiga, siapakah sasaran dakwah Nabi SAW? Nabi menyasarkan siapa? 4 golongan tadi. Siapakah itu? Ya, kaum kerabat yang terdekat, iaitu siapa? Golongan wanita, sahabat, kanak-kanak dan juga hamba. Bagus anak-anak. Baik. Boleh tak anak-anak senaraikan nama mereka berempat-empat tadi tu? Di kalangan wanita, sahabat, kanak-kanak dan juga hamba. Boleh? Baik, kita lihat yang pertama di kalangan wanita. Siapakah namanya tadi? Sayyidatina Khadijah
binti Huwailid. Bagus. Di kalangan sahabat, siapakah pula namanya? Bagus, anak-anak, namanya ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, di kalangan kanak-kanak, siapakah namanya? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bagus. Dan yang terakhir, siapakah pula di kalangan hamba? Ya, di kalangan hamba ialah Zaid bin Harisah. Ya, bagus anak-anak. Baik, satu lagi soalan Ustaz nak tambah kat sini. Berapakah tahun, ya, berapa tahun Nabi SAW berdakwah secara rahsia? Nabi berdakwah berapa tahun? Selama tiga tahun. Bagus anak-anak. Baik, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Habis dah sudah. Jadi tugasan kepada anak-anak ialah video yang Ustaz rakamkan ini, Ustaz minta kepada anak-anak tengok berkali-kali, baca berkali-kali dan hafal berkali-kali. Kerana apa? Kerana ini adalah sejarah sirah Nabi kita, ya, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita ingat sampai bila-bila. Kadang-kadang Ustaz rasa malu dengan anak-anak sebab apa? Bila kita tanya, dakwah Nabi secara rahsia berapa tahun? Ramai yang tak tahu. Jadi, mulai daripada hari ini, apa sahaja yang berkaitan dengan Nabi kita, tolonglah hafal dan ingatlah sampai bila. Nabi kita itu sahaja, ya, satu-satunya itu sahaja. Jadi kalau boleh janganlah sampai tak ingat langsung, ya. Baik, ingat lagi sekali, hafalkan betul-betul. Kemudian selepas anak-anak dah hafalkan, macam biasa dekat bawah tu Ustaz ada sediakan link, ya, untuk anak-anak jawab soalan. Tulis nama penuh dan nama kelas. Lepas dah siap, submit dan boleh tekan view score untuk anak-anak lihat berapakah markah yang telah anak-anak dapat. Kemudian anak-anak macam biasa pesanan Ustaz, jaga diri, jaga kesihatan, jaga solat. Ya, jangan lupa solat. Solat itu tiang agama kita. Dan juga jangan lupa perbanyakkanlah membaca Al-Quran di rumah. InsyaAllah ada rezeki, ada masa kita akan berjumpa lagi. Sekian, itu sahaja daripada Ustaz anak-anak. Aku liqauli haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa minggu depan. Bye.